Alright, so kita tengok balik lah sambungan untuk chapter 2, the role of packaging in microelectronics. So kita dah tengok dah hari Senin. So ini saya cuba habiskan lah, tak banyak lah, ada separuh slide lagi untuk saya habiskan. Dan kita akan masuk proses lah minggu depan lah, kalau habis hari ni lah. Alright, last part yang kita tengok Isnin tu sampai IC packaging. Alright, so kita start balik pada bahagian yang melibatkan IC packaging lah. Okay, so kita tengok dalam bahagian ni, integrated circuit packaging is the final stage of semiconductor device fabrication. So kalau kamu tengok last stage, this one is last stage untuk bahagian fabrication lah. Lepas siap fab, then baru kita proceed dengan proses-proses yang melibatkan packaging lah. Right, Then IC industry is called packaging and sometimes semiconductor device assembly. Okay, so kita panggil juga semiconductor assembly, pemasangan semiconductor lah. Also sometimes it's called encapsulation or seal. So dua ni adalah salah satu proses yang kamu akan belajar lah, encapsulation dan juga seal ataupun sealing proses lah. Ini proses pengkapsulan. Kalau bahasa Melayu ni kita panggil pengkapsulan, kapsul. Sealing sama lah, cuma proses yang berbeza lah. Sealing dengan encapsulation ni sama je, tujuannya sama tapi method dia berbeza lah. Okay, it's possible to attach chip directly to the board. Method used extensively is in low-cost consumer electronic. Placing chip in package enable independent testing of package part, is zero requirement on board pitch and PNP pick and place requirement. Ada certain term yang ada dalam ni actually terlibat dalam proses yang kamu akan belajar lah nanti ya. Right. So secara general kalau kamu tengok IC package, actually untuk yang pin di bawah 200, maksud dia pin ni I/O lah, dia punya input output dia yang di bawah daripada 200 kaki lah, inexpensive plastic package lah. Actually yang banyak kamu jumpa di pasaran ataupun di makmal actually adalah inexpensive plastic package lah. Kalau package yang melibatkan 1000 pin dan ke atas lah, actually yang this one is high tech punya chip lah. Contohnya macam flip chip punya IC. Contohnya untuk ball grid array, this one pin banyak lah. Ada lebih daripada 1000 pin. So this one is more expensive lah compare to basic IC package yang melibatkan yang di bawah 200 pin ni. Okay, untuk IC packaging material, actually ini adalah material yang digunakan untuk kita buat package ataupun dia punya kapsul. Kita boleh buat dalam bentuk plastik, seramik, laminate. Laminate ni melibatkan fiberglass, epoxy resin dan juga metal lah. Okay, ini adalah material. Okay, so ada beza sini lah. This one is material, this one is package. So dia material ni material yang kita guna untuk buat package tu. Ada material dia bahan plastik, seramik ataupun laminate. Okay, so untuk contoh bagi pembungkusan bagi IC packaging lah. Kalau kamu tengok gambar ni, saya ambil satu contoh untuk kita kapsulkan IC daripada wafer level kepada complete chip lah. This one, kau tengok daripada level awal ni wafer level, this one wafer level, dan dia buat proses separation of IC lah. Daripada wafer level kita potong
dapatkan single IC, maksud dia kad kepada satu-satu punya IC lah. Dan dalam ni kita ada buat proses wire bonding, proses untuk kita buat penyambungan wire ataupun interconnection punya sistem lah untuk IC. Dan this one is molding process lah. Kamu nak buat sealing ataupun nak buat encapsulation punya proses, kamu capsulekan. Dan kita nak protect IC kat dalam ni, kamu kena ada cover dengan material. Okay, this one cover dengan epoxy resin. Dia jenis plastik material jugalah. And last part, kita siap bending dia punya kaki, dapatkan bentuk kaki semua. Ini semua melibatkan testing punya part jugalah. Okay, so every part ni ada certain question yang ditanya. Saya bagi dalam bentuk gambar rajah ni. Dia bagi dalam bentuk gambar rajah dan kamu kena bagi explanation untuk every part yang saya letak gambar ni. Contoh bahagian satu ni, okay, the wafer is separate into chip by a diamond saw. So kamu kena ada penerangan untuk every picture yang saya letak ni. Okay, this part is melibatkan fabrication punya part lah. Tapi yang ni dah siap fabricate lah. Dah siap dah IC, dah siap fabricate. So kamu nak separate dia, nak potong pada satu-satu single die ni, kita pakai diamond saw lah. Ini salah satu alat yang digunakan dalam makmal kita pun ada diamond saw lah. Tapi kamu dekat lab nanti kita akan pakai diamond scriber lah, bukan diamond saw lah. Right. So yang kedua kalau tengok yang ni, the spray IC chip die is born into center of lead frame or package. Actually IC yang kita dah potong ni, kamu akan letakkan di tengah-tengah lead frame. This one is lead frame, dia punya cover ni. Cover ni, kamu tengok cover yang kita nak buat proses penyambungan wire semua ni, kita panggil sebagai lead frame lah. This one is lead frame lah. Maksudnya kamu kena lekatkan. Kena ada proses untuk kita lekatkan IC ke atas lead frame punya body lah. Okay, dekat tengah-tengah. So ni daripada gambar pandangan sisi. This one is daripada top view lah. Ya. Yeah. Then gambar yang ketiga ni. Kalau tengok gambar ketiga, the pad on IC chip and adjoining terminal on lead frame are connected one by one with gold or aluminium wire. This one is process interconnection ataupun kalau daripada gambar rajah ni kita buat proses wire bonding lah. Kita buat proses wire bonding. Jadi kamu connect every I/O yang ada pada chip ni, dia ada pad lah dekat chip ni untuk kita connect wire. Okay, kamu tengok ni, wire ni bersambung daripada IC kita dengan kaki lead frame yang ada ni. Lead pad lah, this one kita panggil lead pad. Maksudnya kamu kena buat connection wire lah between IC dengan lead pad punya kaki lah. So this one, wire semua ada bersambung. Semua ada wire between lead frame dengan IC yang kita dah lekatkan tadi. Right. So gambar yang keempat, kalau tengok ni, this one is molding process ataupun sealing process. So dalam ni kalau punya chip is sealed with a micro molecule plastic like epoxy resin, finishing the plastic package container. So yang ni, this one kita buat ni tujuannya kita nak cover die yang ada kat dalam ni. Sebab die ni dia tak boleh terdedah kepada udara wafer. Maksud dia bila kamu siap IC ni, bila kita fabricate, kita tak boleh biar dalam keadaan terbuka macam ni. Sebab dia ada efek dengan kelembapan. Maksud dia kalau kena kotor, kena apa, kotoran pun dia boleh rosakkan IC lah. So kita protect dia dalam plastik part yang ada this one lah. So yang ni permanent lah, actually permanent punya plastik cover yang kita pakai untuk protect IC kat dalam ni. So dia tak boleh buka lah. Kalau nak buka, kita kena buat lab work kita yang kita panggil encapsulation tu. Decapsulation, penyah kapsulan, kita kena buang dia punya plastik. Sama ada kamu buang dekat tengah ni lah.
kita buka satu lubang dekat kapsul ni untuk tengok balik IC kat dalamnya. This one is decapsulation punya part lah. Okay. Alright. Okay, last part is kalau aku tengok daripada sini, dia ada buat proses bending kaki semua ni. Maksud dia kaki IC semua ni asal dia pada lead frame, tapi kita dah cut dia punya gambar yang ada ni untuk create dia punya IC dengan complete lah. Maksud dia IC ni dah kita dapat complete punya shape untuk satu IC. Okay, adalah proses-proses ni, maksud dia every proses daripada level 2 ke level 5 ni kamu akan belajar satu-satu dia punya proses dengan lebih detail lah. Right ya. So saya harap kamu boleh bagi penerangan yang berkaitan ni lah untuk every picture yang ada ni. Okay. Okay, untuk IC packaging interconnection level, so yang ni adalah proses penyambungan. Kamu bukan belajar satu metod saja dalam proses penyambungan interconnection system ni. Kita ada belajar 3 metod lah dalam subjek ni. So actually kamu akan belajar wire bonding. This one is wire bonding. Okay. Contoh yang ni, this one is proses penyambungan wire. Dan yang ni adalah flip chip punya method. Kamu akan belajar juga dalam chapter 4. This one is flip chip punya method. Dia pakai bentuk berbola lah. Okay. Dia pakai bentuk berbola untuk connect IC dengan sistem kat luar. This one. Yang ni lebih complicated lah. Sebab teknologi untuk kita buat solder bump ni lebih kompleks lah. Compare dengan this one. This one kita pakai wire. So yang ni pakai bentuk berbola kecil dia punya size. So yang ni lebih bagus sebab dia punya jarak dia lebih dekat lah kalau compare dengan wire. Wire ni dia ada distance. Compare dengan ball size ni kecil je. So dia punya distance untuk kita nak bagi signal dengan sistem kat luar tu lebih dekat lah. This one is more bagus lah, lebih bagus compare dengan teknologi yang melibatkan wire. Okay, ada satu method lagi adalah tape atau method bonding yang tu kita akan belajar lah nanti dalam chapter 4 lah. Okay, so dalam ni kita ada first level, kita ada second level dengan this one is third level lah untuk PCB punya part lah. So kamu spread dia punya part yang ni first level, second level dengan third level lah. Maksud dia first level kita panggil first level interconnect. Second level interconnect is a package ataupun substrate or lead frame daripada chip kepada package. This one daripada package kepada PCB lah. Ini 3 level lah, 3 level complete untuk interconnection level lah. Okay, kita ada 3 level. Nanti kita akan belajar detail lagi dalam chapter 4 lah. Right, so dalam ni juga kalau kamu tengok kita ada ada 2 jenis kat sini. Kalau tengok kaki untuk IC ni, this one bentuk kaki yang tajam macam ni. This one bentuk kaki yang dia bentuk macam sayap. Kalau kamu sana buat, this one kaki tajam,
IC juga tapi bentuk dia kaki tajam kan. This one bentuk IC yang berbentuk seperti macam sayap lah this one lah. Dia panggil gold wing punya method this one lah. So ini adalah dua kategori juga untuk package. Maksud dia kamu tahu yang kaki tajam, oh ni jenis apa. Kalau yang kaki yang bentuk yang gold wing macam ni, dia ada jenis-jenis IC yang berbeza lah, kita akan belajar dalam chapter 2 ni. Alright, untuk IC packaging interconnect level, actually yang ni 3 method yang kamu akan belajar nanti. Kamu akan belajar wire bonding. Okay, this one wire bonding lah. Wire ni kita pakai wire sama ada gold ataupun aluminium punya wire. Satu lagi adalah tab. This one tab . Tab ni dia pakai copper lead. Dia macam wire juga, kecil macam wire tapi ini copper lead. Kamu tengok beza lah. This one is wire, this one copper lead. Dia bentuk keping bentuk kepingan. Tujuan dia sama je, kita nak connect IC dengan sistem kat luar juga. This one is lead frame punya part lah, lead pad. This one IC, this one is lead pad. Nampak? Dia sama, nampak sama je. Tapi yang mana yang lebih bagus? Which one is better? Wire bonding, tab ataupun flip chip. So this one is yang very high punya teknologi lah this one. Sebab kita nak buat susah flip chip ni. Okay. Tapi yang banyak digunakan actually dalam kebanyakan IC yang kamu jumpa adalah wire bonding lah untuk chip-chip yang 200 pin bawah 200 lah. Maksudnya yang pin tak banyak ni kita pakai wire bonding punya method lah. Okay. Nanti kita akan belajar detail. Ni gambar lah. Kamu rujuklah gambar sebelah ni. This one is physically kamu tengok gambar untuk wire bonding. This one is tab. Dan this one is flip chip lah. Okay. Flip chip ni bentuk berbola. Kamu akan diajar juga macam mana kita nak buat bentuk berbola ni. Dia punya solder bump ni. Okay. Macam mana kita nak buat, apa keperluan untuk kita buat solder bump. Okay. Dia panggil sternum plumbum. Okay, timah lah. Actually dia bentuk berbola timah. Tapi untuk proses pembuatan dia tu kena belajar lah. Ada dia punya layer-layer ataupun material yang digunakan untuk kita hasilkan bentuk solder bump ni. Okay. Right, untuk IC packaging classification kita ada actually mounting method. Kalau kamu tengok mounting method this one kita panggil dia punya mounting method yang ni pin through hole yang tadi yang kaki tajam. This one is pin through hole, PTH package. Ni contoh-contoh package yang melibatkan bentuk IC yang kaki dia tajam. Saya tahulah kamu perasan ke tak, tapi kalau kamu pakai kat lab tu kebanyakan IC kaki tajam lah sebab kamu nak cucuk masuk dalam breadboard. Faham tak? So yang tu semua adalah IC yang melibatkan pin through hole yang kamu jumpa kat lab kan. Kamu duk cucuk atas breadboard tu, this one kaki tajam lah. Kalau kaki tak tajam tak boleh cucuk masuk dalam breadboard yang kamu pakai dekat lab tu . Ni contoh-contoh dia lah. DIP, kita ada SIP, PGA. Ini singkatan tapi detail dia kamu kena tahu lah. Apa detail untuk IC ni, nama dia. Kalau DIP apa dia, nama dia. SIP apa, PGA apa. Okay, surface mount technology. Ni yang kedua lah. Pin through hole. Yang kedua adalah surface mount technology. Satu kita panggil PTH ataupun SMT. PTH ni kita panggil juga THT THT through hole technology. Sama aja. Kadang-kadang term tu kita pakai lain. This one actually benda yang sama lah. Pin through hole ataupun through hole technology THT. So benda yang sama. Satu lagi teknologi adalah surface mount technology yang bentuk kaki macam sayap tu. This one is SMT lah. This one yang kaki tajam. Okay.
Kaki tajam ni adalah PTH. Yang ni yang bentuk kaki yang macam sayap tu adalah surface mount technology, surface mounting technology, SMT package. Kalau tengok SMT package ada jenis-jenis package dia. Kita ada QFP, QFJ, PLCC. Ni contoh-contoh IC package yang melibatkan mounting method SMT. Okay, PTH ya. Satu lagi adalah costing package lah. This one is package yang apa orang kata, pelbagai punya package lah yang ni. Kategori lain lah untuk yang melibatkan tab, IC package, IC card package semua ni. Okay. Alright, so by first level interconnect technology, this one is teknologi untuk interconnection system lah yang tadi kita tengok ada 3 jenis. Tadi kita ada wire bonding, kita ada flip chip dan juga tab lah. Ni kita akan belajar semua ni, 3 ni dalam chapter 4. Okay. Then substrate material lah. This one is material yang kita guna untuk dia punya substrate base. Okay, kita ada dua kategori untuk substrate material ni. Satu hermetic, satu non-hermetic. So kamu kena tahu beza lah. Term hermetic ni kamu kena faham. Hermetic dengan non-hermetic. Kalau non-hermetic, actually this one refer kepada plastic package. Yang ni yang banyak ni kita pakai. Yang hermetic package ni kita ada IC yang melibatkan ceramic, glass ataupun metal package. Kalau aku tengok cover dia bukan plastik, this one merujuk kepada hermetic. Kalau cover dia plastik is non-hermetic punya package. So yang ni clear, maksud dia 2 kategori untuk substrate material ni, satu hermetic, satu non-hermetic. Tapi yang banyak guna adalah plastik package lah, non-hermetic punya substrate material. Okay, untuk IC package categories kita ada detail untuk PTH ya, pin through hole. Ini detail untuk pin through hole punya package lah. Okay, kita tengok PTH, pin through hole. Ini adalah dia punya apa orang kata, preference dia lah. Okay, properties untuk PTH punya package. Pin are insert into through hole in circuit board and solder in the place from the opposite side of board. So kamu tengok this one is definition untuk PTH ya. Kalau ditanya dalam soalan, kamu kena bagi this one lah. Apa maksud PTH? Okay, bagi definisi bagi PTH. So pin are insert through hole in circuit board, solder in the place of opposite side of the board. Maksud dia kamu cucuk masuk kaki ke dalam PCB board dan kita solder dekat bahagian belakang. Kalau kamu biasa jumpa board-board dalam alat-alat elektronik ni, actually kamu boleh tengok ada bahagian back side of PCB tu kita solder. This one is PTH punya teknologi. Okay. So component we select solder through hole in organic printed wiring board. Okay. Dia punya board yang kita pakai untuk kita solder tu adalah PWB. Printed wiring board ataupun PCB, printed circuit board. Sama, benda yang sama lah tu. Cuma term kita pakai ada 2 term. Okay, standard grade for hole. Ini size lubang untuk kamu nak cucuk masuk kaki komponen tu lah. This one is 0.1 pitch lah, lebih kurang 2.5 mm size. Okay, connection between component are component by conductor pattern edge. Yang ni adalah dia punya pattern ataupun konduktor yang ada dekat atas PCB board ataupun PWB board. Okay, kita ada
Cooper. This one is Cooper. Okay. Kamu biasa jumpa lah PCB board ni. Okay, mass soldering by wave soldering. So ada method dalam proses soldering. Kita nak buat soldering ni, kita tak buat satu-satu kaki solder. Kita boleh pakai method yang melibatkan wave soldering. Wave soldering ni kamu akan solder dalam masa yang sama. Dia akan buat soldering semua kaki komponen yang kamu nak solder. So dia tak payah buat satu-satu lah. Maksud dia kamu rendam dalam liquid timah tu lah untuk kita dapat serentak lah proses kita nak buat soldering tu. Actually soldering ni kamu faham lah, solder. So dia kita bisa dengar kot solder, faham lah? Pernah buat tak soldering? Faham je, faham. Solder ni kamu pakai timah lah kan, solder kaki komponen semua tu. Okay. Mention technology and low cost. Okay, ni contoh package lah. Kita ada DIP, SIP, pin grid array. Okay. Ini jenis package ya. Untuk DIP, dual inline package, single inline package dan juga pin grid array. Okay. Kategori bagi package. This one refer kepada PTH ya. Maksud dia kamu tahu this one is PTH semua ni. Semua ni PTH, semua kaki tajam. Okay, bukan kaki yang bengkok tadi lah. Okay. Okay, yang kedua adalah SMT ya. SMT ni surface mount technology, bentuk kaki gullwing tadi, gullwing bentuk kaki sayap macam tu ya. Okay, SMT package have lead that are soldered directly to corresponding exposed metal land on the surface of circuit board. Okay, maksud dia yang ni kamu solder pada atas. So, kita solder pada bahagian atas PCB. Okay, kamu solder pada bahagian ni lah. Okay, yang tadi, kalau PTH tadi kita solder pada bahagian bawah. So, dia kaki tembus lubang, kita solder pada bahagian bawah board. Okay, so yang ni kita solder pada bahagian atas. Sebab kaki dia bentuk ni lah, bentuk sayap ni. Maksud dia untuk kita buat connection pada bahagian atas PCB board. This one is kita buat pada bahagian bawah PCB board. Okay. So dia PCB board untuk yang PTH dia terbalik lah compare dengan PCB board untuk SMT ni. Sebab yang ni solder kat atas, this one solder kat bawah. Okay. So SMT package have lead they are soldered directly. Solder directly. Jadi kita solder di atas lah. This one lah, solder dekat atas. Solder di atas board. To corresponding exposed metal land on surface of PCB ataupun PWB ya. Elimination of hole. So tak ada lubang pada PCB board. Okay, ni kelebihan dia juga lah. Kalau yang melibatkan PTH kena tebuk lubang. So yang ni tak perlu tebuk lubang. So kita dah buang satu bahagian part yang melibatkan hole pada PCB board. So dia tak perlu lubang lah. Okay, sebab kita directly solder pada bahagian atas lah. Easy of manufacturing. This one more relevant lah untuk proses kita nak buat manufacturing yang high speed punya proses production proses ni. Okay. So you can have both component on both side juga. Maksudnya kita boleh buat atas bawah. Bila ada PCB board, kita boleh solder dekat atas dan juga dekat bawah. Okay, bawah pun boleh, atas pun boleh. Okay. So kamu boleh dapat dia punya lebih banyak komponen yang kita boleh dapat di atas satu board lah, sebab kita boleh dapat both side of PCB ya. So this one is lagi banyak yang kita boleh gunakan lah. Then smaller dimension kamu dah save ruang sebab tak perlu ada lubang pada PCB board yang melibatkan PTH ni. So lebih banyak lah smaller dimension. Actually kita punya IC untuk yang SMT very small punya dimension size lah.
Okay, then improve package parasitic component, increase wiring board, wiring density. So dia dah kurangkan dari segi ketumpatan untuk proses kita nak buat wiring atas PCB board. Actually PCB board pun ada wiring jugalah yang kita pakai copper tadi. Kalau kamu perasan lah, PCB board tu ada copper lead yang kena buat wiring. Biasa buat kot dekat apa tu makmal yang dekat pusat kejuruteraan tu, kamu dah biasa buat PCB punya lab kalau tak silap saya lah. Tak sure ada cover ke tak sekarang ni. Okay. Alright, so kita tengok advantage jugalah. Advantage untuk SMT dan juga disadvantage untuk SMT. Maksud dia kamu nak compare lah antara SMT dengan PTH punya method. Mana yang better? Apa kelebihan SMT berbanding dengan PTH? Dan apa kekurangan SMT berbanding dengan PTH? So kita buat comparison jugalah antara dua-dua method ni. Okay, untuk advantage, so kita boleh save space lah 50%. Compare dengan PTH punya method, kamu dapat jimatkan dari segi ruang 50%. Kita save space 50%. Ni banyak lah kalau compare dengan PTH punya board, PCB untuk PTH. Kita tak perlu tebuk lubang semua, dia punya space dah. Kita dah jimat space hampir 50%. High efficiency, suitable for automated production lah. Untuk kilang-kilang ataupun industri normally banyak pakai SMT punya method lah. Improve high frequency performance. So better dari segi performance, better lower component price. So kita boleh dapat harga yang lebih rendah lah kalau compare dengan PTH punya komponen. Advanced component require SMT. Actually untuk alat-alat yang lebih advanced ni dia banyak pakai SMT lah. So kalau tengok SMT is taking over PTH mounting. So banyaklah semua device kalau tengok handphone ke apa semua pakai SMT. Dia tak ada PTH lah. PTH board ni kamu jarang jumpa dah lah. Kalau nak jumpa pun mungkin dalam alat-alat yang lama-lama tu ada lah. Yang banyak pakai PTH. Ada certain kebanyakan banyak pakai SMT ya. Alright, then kita tengok juga kekurangan. This one is kelebihan. Ini kekurangan. Even dia bagus, still ada disadvantage untuk SMT. Okay, more complex, demanding production process. Maksud dia lagi kompleks, lagi banyak komponen yang kamu nak buat atas satu board tu, lagi demand lah dia punya production process. More complex lah. Okay, more demanding for design and testing. So lagi banyak dia punya proses untuk design, untuk testing semua ni. Higher component density require more efficient cooling. Lagi banyak komponen yang kita letak atas board, PCB board tu, so lagi cepat panas. So kena ada dari segi sistem, cooling system tu kena lebih baik lah. Efficient cooling. Possibility of overheating component. Kemungkinan untuk kita punya komponen tu panas lah, overheat. Bila overheat ni dia akan burn lah. So burn, rosak kita punya komponen. In soldering process will reduce reliability. Maksudnya yang ni overheating komponen dalam proses soldering lah. Proses kita nak buat proses solder tu, dia akan berlaku overheating lah. Okay, kita continue je lah. Okay, yang ni untuk IC package lah. Okay, kalau kita tengok IC package, kita ada untuk SMT dengan PTH. This one is PTH. Okay, this one is SMT. Yang tadi kita dah belajar dah. So dia kategori untuk SMT. This one is PTH. Yang ni saya senaraikan sikit je lah. Kita tak letak semua lah. So kamu kena survey juga, kena cari juga yang mana lagi kategori untuk melibatkan PTH punya package. Ya.
type of IC package. Kamu kena clear ni. Kadang-kadang term yang kita pakai ni nanti kamu keliru. Ini adalah IC package. Jenis package IC. Maksud dia kita tengok yang ni, IC ni, this one is DIP. Kamu kenal dia. Tengok this one is string DIP. This one is skinny DIP. Okay, this one is single inline package. Yang ni zip. Yang ni adalah PGA. Tapi semua konsep dia kaki mesti tajam lah. Semua kaki tajam ni. Semua kaki menghala ke bawah untuk IC yang ni. Okay. Kategori dia kita kenal actually daripada bentuk package yang berbeza. Okay, this one bentuk package yang berbeza. Actually ada DIP pun ada beberapa kategori lah. Kita ada shrink, kita ada skinny punya ni. Cuma normal yang kamu jumpa dekat lab tu adalah DIP lah. Kebanyakan adalah DIP. Okay. Tengok yang tebal sikit kan, dan kaki tajam, this one is DIP lah. So yang ni dia lebih nipis, yang ni lagi nipis. Okay. Kalau single inline package satu side je. Dia tak ada dua side. Kaki dia satu side je. Yang ni dual inline. Dual ni maksud dia untuk kaki dia sebelah kiri, kaki sebelah kanan. Faham? Sebab tu kita panggil dual. Sebut dual. Kaki kiri dan kanan. Kiri kanan. This one satu kaki je. Dia tak ada kiri kanan. Zip ni kaki dia selang-seli. Selang-seli lah, zigzag inline package. Dan satu lagi adalah PGA. Actually yang ni kamu banyak jumpa PGA ni dalam processor lah. Processor banyak pakai PGA. Ada juga processor yang lama-lama tu kebanyakan. Konsep dia adalah pin grid array. Kalau pin grid array ni kaki dia di sekeliling lah. Dekat bawah ni semua ada kaki. Kaki tajam. Okay, untuk PGA. Alright, then yang ni adalah space mount package. Space mount package, kita ada swell out package, CFP, quad flat package. Ada dengar bunyi bising tak? Ada dengar bunyi kuat sikit? Ada. Ada ah? Dah ada orang nak mission rumput ni, tak apalah. Kalau clear tak apalah. Kalau tak clear maklum lah. Okay, so yang ni SMT kita ada beberapa kategori juga untuk SOP This one SOP, kita ada CFP, quad flat package Then this one is leadless chip carrier, this one is PLCC, BGA, tab dan juga CSP lah. Okay, ni kategori jenis package. Jadi kamu tengok dia punya shape lah. Nak tahu beza, tengok bentuk dia lah. Tengok bentuk dia. Jadi kamu tengok bentuk. Ni bentuk general untuk kategori IC. So, kamu kena cuba kenal daripada bentuk IC yang ada lah. Okay, this one is SOP, QFP. So kita ada LCC, PLCC plastic lead chip carrier. Yang ada this one is BGA. BGA dia ada ball kat bawah. Then tab dan juga CFP So make sure kamu boleh beza lah antara dua kategori ni. Okay. This one is SMT. This one is PTH Okay. Nak lajukan sikit lah. Okay, yang ni jenis-jenis IC, physical. Kalau kamu tengok gambar ni, kamu nampak lah. Okay. Gambar ni untuk IC package. Boleh nampak beza. This one is DIP. Ini adalah small outline integrated circuit. So tengok ni kaki tajam. Kaki tajam. This one kaki bentuk sayap ni. Bentuk sayap. Tahu this one is PTH, this one is SMT. Yang ni SO14, jumlah kaki dia lah. DIP 14, okay. SC70, okay. Yang ni kaki sayap kan. Okay. Ini TSSOP,
14. Thin Shrink Small Outline. Yang ni saya letak lah juga beberapa jenis IC package supaya kamu nampak secara fizikal lah actually ya. Nampak. Sebab yang ni kamu nampak real punya image untuk IC. So kamu tahu this one is plastic dual inline package. Okay, kita ada small outline integrated skirt. SOIC. This one is SC70. Thin Shrink Small Outline. Kalau thin shrink dia nipis lah. Kamu tengok beza lah. Nampak dia punya. Yang ni tebal sikit lah. This one lebih nipis. Okay, ni lebih nipis. Compare dengan body kat sini ni. Kalau thin shrink lebih nipis lah. Yang ni adalah plastic lead chip carrier. Plastic lead chip carrier. PLCC. So tengok PLCC ni dia punya kaki dia lain sikit lah. Kaki dia masuk ke dalam. Ini kaki bentuk J lead. Dia macam huruf J tu. Kaki dia masuk ke dalam. Kaki dia macam tu lah. Kaki dia. Okay. This one is PLCC. Dan kita ada Thin Quad Plate package juga. TQFP. Kalau quad plate ni dia ada 4 lah. 4 side. 1, 2, 3 dan juga 4 lah. 4 side. Kalau quad plate ya, Q ya. Quad plate maksud dia ada 4 sisi. Itu quad plate. Tapi kamu kena tengok lah macam mana bentuk dia. Kategori dia macam mana. Ada yang thin quad plate, ada yang QFP. Jadi yang nipisnya semua thin lah. Okay, ni untuk IC package kita ada SOIC ya. SOIC actually kalau kamu tengok daripada gambar ni semua ni SOIC lah. Okay, available from SO8 to SO28. Yang 8 ni adalah jumlah pin Okay, jumlah pin lah. Jumlah pin 8 kepada 28. Gull wing gull wing lead. Ni bentuk sayap ni kita panggil gull wing. Ni gull wing. Gull wing leads. Popular, cost effective and widely available IC package for low pin count IC. So dimension ni semua ni kamu tengok lah. Ni dia punya size dengan pin to pin punya dimension between kaki dengan kaki. 1.27 mm. Antara kaki dengan kaki dia tak boleh terlampau apak lah, nanti dia akan shorting. So ada jarak tertentu untuk between kaki IC dengan kaki IC lah. Okay, yang kedua Thin Shrink Small Outline TSSOP. Yang ni SOP juga tapi lebih nipis lah. Thin Shrink Small Outline TSSOP. Actually yang ni lebih banyak pin. Contoh 64 lah. Okay. Popular, cost effective and widely available IC package for low profile application. Contoh pin dia lagi distance antara pin dengan pin tu lebih kecil lah, 0.65 mm. Okay, ball grid array. So yang ni yang kategori untuk BGA ya. Jadi kalau kau tengok secara fizikal dia punya IC ni semua bentuk berbola timah semua ni. Semua bentuk solder ball. Solder ball. Okay. Ada BGA 54, available pin count more than 1700 dan ke atas lah. Advanced IC package for high density low profile application, chip scale package CSP. Ini kategori dia lah, CSP. Okay, pin to pin 0.8 lagi dekat. Maksud dia jarak dia lebih ni lah. Actually between lah, in between ball dengan ball punya dimension, distance lebih ni lah, lebih dekat. Low lead inductance. Okay, boleh hasil lanjut sikit apa ni? Okay, kelas. Ya,
Masih nak habis dah ni, chapter ni tak banyak. Okay, so material plastik. Kita ada material, actually material ni adalah plastik. Kita ada die bond, wire bonding in chip to metallic frame, encapsulation in injection molding plastik. Ini adalah jenis material untuk package lah, plastik lah. Maksudnya plastik, apa dia punya properties dia. Okay, kita ada in expensive, murah. Tapi dari segi thermal resistant tinggi. Actually kamu tengok IC ni dia punya cover dia betul-betul keras kan. Dia punya plastik hitam tu. Actually dia very high resistant. Maksud dia thermal resistant tinggi lah. Dia tahan haba. Mau saja-saja bakar dia tak menyala. Dia kena ambil masa jugalah untuk plastik tu menyala. Dia bukan material yang mudah terbakar. Okay, warning, plastik more hygroscopic. So, dia ada juga dari segi kekurangan untuk plastik material ni, dia sebab dia absorb moisture, menyerap kelembapan. Okay, storage in low humidity environment, observation of factory floor life. So moisture can vaporize during repeating, can lead to hydrostatic pressure during reflow process. Consequence can be, ini antara ni kita panggil error ataupun kerosakan yang boleh berlaku terhadap IC lah, yang kita belajar detail lagi ni semua ni. Delaminate, cracking semua ni. Early device failure untuk kita punya package lah. Ini kita tengok secara ringkas dah lah. Ini adalah plastic package. Actually daripada side view lah. Kalau tengok daripada side view, kita tengok dalam ni apa yang ada dekat IC ni. Dalam kita ada dies. Ingat term ni kamu kena tahu lah term ni. Die. This one is wire between die dengan kita punya lead frame ataupun lead pad lah dekat sini ya. Ni wire bonding wire. Die bonding wire, this one is lead frame. Okay, ni lead frame. Chip kita letak dekat tengah, then ada wire connect. Okay, so ini adalah plastic material, epoxy resin ni. Epoxy resin, nama dia, material plastik ni. Okay, yang hitam cover semua ni adalah epoxy resin lah. Jadi basic bagi IC this one lah. Bila kamu potong dekat bahagian tengah, kamu nampak benda ni lah. Okay, yang ni material yang kedua tadi plastik. This one is ceramic ya. Ceramic ni polymer punya material lah. Kita ada ceramic ya. Consists several layer of conductor spread by layer of ceramic. Contoh dia aluminium oxide. Chip placed in cavity and bond to conductor. No lead frame need. Dia tak ada lead frame. Okay, kalau yang ceramic punya method, yang hermetic punya package lah. This one is hermetic punya package. Dia tak ada lead frame. Metallic solder package. Seal against the environment. Yang ni kita pakai sealing process. Bila bukan dalam bentuk plastik, kamu buat sealing process. Kalau dalam bentuk plastik, kamu buat molding process. Kalau seal untuk package yang melibatkan yang bukan plastik lah, kita buat sealing process. Okay, ground layer and direct bypass capacitor. Possible within ceramic package. High permittivity of alumina. Okay, ni antara properties untuk ceramic punya part lah actually. This one is expensive lah. Dan dia punya IC pun kebanyakan advanced IC yang pakai ceramic base. Okay, very expensive punya price lah. Okay, ni contoh ceramic package. Kamu tengok ni ceramic package ni, kamu tengok dia punya nampak dari segi fizikal pun kamu nampak beza lah. Hermetic seal side brace ceramic DIP package. Bukan macam IC yang biasa kamu jumpa tu. Ini untuk advanced punya IC lah. Jadi kamu tengok cover pun bukan dalam bentuk plastik lah. Okay, dalam ni kamu tengok ada ceramic material yang cover dekat bahagian atas IC ni. Okay, right. This one is ceramic package ya. Okay, kita tengok
dari segi purpose requirement of IC ya. Yang ni selalu ditanya dua ni. Kamu kena bezakan between purpose dengan requirement. Benda ni nampak sama tapi jawapan kamu bagi kalau salah, selalu dia bertukar. So jangan salah lah. This one untuk purpose, tujuan lah. This one untuk keperluan. Nampak macam sama. Tapi jawapan tak sama. Ini tujuan pemasangan IC. Yang ni adalah keperluan untuk pemasangan IC. Selalu ditanya dua ni. Dan student selalu tertukar. Kadang-kadang dia bagi purpose, dia bagi yang bawah ni. Salah lah. Faham tak? Minta purpose, dia bagi yang bawah. Requirement, dia bagi atas ni pula. So tak boleh lah. Salah. So kena clear. Sebab yang ni kerap ditanya lah. Sama ada test ke dalam quiz ke dalam apa kan. Kebanyakan rajin saya tanya lah. Sebab kamu kena clear dari segi tujuan dan juga keperluan untuk IC ni. Alright, so kita tengok. Purpose of IC packaging. Provide the signal and power distribution to package. Okay, kita nak bagi signal dengan power distribution. Yang ni pun ulang banyak kali dah. Itu pun untuk chapter 1 pun saya dah ada bagi dah purpose of IC ni. So ulang lagi ya. Mechanical support. So kita ada mechanical support. Provide environmental protection. Nak protect IC. Dissipate heat. Kita nak alirkan haba yang ada pada IC tu melalui kaki IC. So kenapa? Dia punya tujuan salah satu untuk dissipate heat lah. Yang ke-5 adalah facilitate the packaging and handling of IC lah. So kamu kena ada actually dia punya package ni untuk kita mudah nak handling, nak pegang mudah kan. Kalau dalam bentuk chip kamu tak boleh pegang dengan tangan. So bila kita dah protect dengan dia punya package, kamu boleh pegang secara fizikal lah. Okay. Keperluan untuk proses pemasangan IC. This one tujuan, this one adalah keperluan lah, requirement. Kenapa kita perlu buat? Yang ni tujuan nampak macam sama. So make sure kamu boleh bezakan between purpose dengan requirement lah. Okay. Kalau tengok keperluan, must provide acceptable electrical properties. Okay, maksud dia kalau kita nak buat packaging ni, kamu kena fikir juga dari segi electrical properties untuk device. Termasuk capacitance, resistance, inductance. IC assembly technology should provide low cost solution. Bila nak buat proses pembungkusan IC, kena fikir dari segi cost juga. Mesti dapat yang low cost punya solution lah untuk electrical interface antara chip dengan package. High throughput manufacturing. Kena fikir dari segi proses pembuatan dia. Kita nak dapat yang hasil pengeluaran yang tinggi. Macam mana? High reliability. Dari segi kebolehan untuk IC ni. Maksud dia boleh tahan lama mana. So kena fikir juga. Repairability, maksud dia kita boleh repair lah dan juga boleh ganti dengan mudah. Dari segi repairability ataupun replaceability. This one is requirement. This one is purpose. So jangan nak tukar pula. Jangan nak tertukar. Kamu akan ditanya lah. Akan kerap ditanya berkenaan dengan purpose dengan requirement. So make sure kamu take note. This one is very important. Bahagian ni sangat penting untuk kamu clear lah. Yang ni kita dah tengok dah sebelum ni dalam chapter 1 pada. Cuma yang ni repeat balik lah. Tengok balik wafer level, IC assembly, PWB, PWB assembly dengan system assembly ya. Ni tak ada apa, just tengok balik. Okay, IC packaging to system packaging. Ini level yang tadi lah. This one. Ini dia punya penerangan dia. Ini pun kita dah tengok dah sebelum ni. Dalam chapter 1. So make sure minta kamu refresh balik every level yang ada ni. Untuk kelima-lima level ni. Wafer fabrication, IC assembly, PWB, assembly dengan system assembly. Rujuk balik dekat gambar tadi. Gambar tadi ada 5 ni penerangan untuk 1, 2, 3, 4, 5. So this one lah. Okay. Dia punya
apa penerangan untuk itulah gambar yang tadi ya, clear. Okey, yang ni nak masuk bahagian-bahagian akhir dah. Semiconductor roadmap lah. Roadmap ni actually kita update every 2 years. Dia ada group lah yang actually badan yang memantau dari segi semiconductor roadmap, Semiconductor Industry Association. So kita ada SIA ya. Actually dia akan update lah every year jugalah. The roadmap is called International Technology for Semiconductor, ITRS. 3 most important parameter for semiconductor packaging roadmap so kena pertimbangkan dari segi roadmap ni. Dia ambil kira parameter ni, 3 parameter ni. Satu I/O input output untuk IC, size of IC, power which control heat dissipation properties of IC. Maksud dia pertimbangan dari segi 3 benda ni kita ambil kira dalam roadmap ni. Size macam mana, I/O macam mana, power dia macam mana. Okey. Okey, kalau tengok ni roadmap lah daripada awal tahun 1970 sampai 2020. Maksud dia kita nampak dari segi trend teknologi dia daripada transistor level kepada DIP, kepada QFP, dan pergi kepada BGA. Kalau BGA kita ada MM BGA, MCM BGA, dan pergi kepada 3D BGA dan 3D interstack, die stack. So yang ni ya multi level punya dice. Okey, dia jadi lagi kompleks lah. Kita dalam trend yang ni lah sekarang Dia kamu tengok ada beza. Ini roadmap daripada awal ni, daripada tahun-tahun dahulu pada tahun yang ada sekarang, latest punya teknologi. This one is device meningkat dari segi bilangan I/O. Bilangan I/O dia lagi banyak. Okay. Okay, untuk challenge yang ni adalah cabaran untuk IC packaging. Kita kena ambil kira juga yang ni dari segi apa yang masalah yang mungkin timbul dalam proses IC packaging. Motivation to pack more electronic functionality and higher speed performance into a small volume of space. Kita nak buat IC ni kena ambil kira dari segi smaller volume of space jugalah. Kita nak kecilkan ruang, increase performance of IC. Maksud dia more circuit ataupun silicon area operating at higher speed. Important consideration untuk packaging engineer, yang ni kena ambil pertimbangan untuk I/O, signal transmission, signal integrity, power requirement dan juga heat dissipation. So ambil kira ni lah, pertimbangkan dari segi apa property yang ada ni. Alright, so habis chapter 2. Kita akan masuk chapter 3 minggu depan. So yang ni kita tengok revision sikit. Apa soalan yang mungkin ditanya dalam chapter 2. Okay, ini ringkas je lah, kita tengok secara ringkas. Define microelectronic. Okay, bagi definisi untuk microelectronic. Define integrated circuit. Okay. Give 2 type of IC. Name 2 type of IC package. Tengok ni, yang ni IC. Bagi 2 jenis IC, yang ni bagi 2 jenis IC package. Nampak soalan macam sama. So kena tahu beza dia punya jawapan lah. List 3 integration level of IC technologies with number of transistor for each technology. So yang ni integration level ni kita belajar banyak kali dah. Dalam sesi lepas pun belajar. Sketch and level 3 interface involved in IC assembly. Lukis interface yang terlibat dalam IC assembly. Find the package name type shown in figure. So saya bagi gambar ni, kamu bagi nama dia apa dia. Device ni apa? Faham? Okay. Okay, soalan 8. Name the package technology. Ini package technology. This one untuk apa? DIP. This one untuk flip chip punya teknologi. This one is SMT punya teknologi lah.
Okay, discuss IC packaging process flow as shown in figure 2A. Maksudnya kamu kena bincang balik IC packaging process flow untuk gambar 2A ni. Gambar 2A. Macam mana nak buat daripada wafer level kepada DIP yang complete. Tengok dalam nota sebelum ni ada gambar yang merujuk kepada wafer level kepada DIP level. Daripada wafer level lah. Wafer level kepada DIP. So bagi penerangan lah. State 5 important of requirement. Ataupun state 5 requirement lah. State 5 purpose of IC packaging. Find 2 type of IC. Packaging material. Ini material. Ini material lain pula. Okay. Tadi soalan tadi. So kamu tengok pada bahagian belakang ni. Semua ada dia punya answer. Faham? Review question answer. Soalan 1. Cuma yang ni saya ringkaskan lah. Kamu kena tengok detail dalam nota juga. Actually yang ni saya letak dalam bentuk ringkasan. Soalan 1. Tadi definisi untuk microelectronic. Okay. This one. Ni definisi untuk microelectronic. Definisi untuk IC. IC type. So kita ada 2, hybrid dengan semiconductor. Soalan 4, IC package type. Yang ni bagilah, dia minta 2 je. Bagi apa-apa jenis pun boleh. Taklah DIP ke SIP ataupun SOIC. IC, kamu nak letak apa-apa nama TSSOP ke. Tapi tolong bagi nama penuh. Jangan letak yang singkatan ni saja. Kalau letak singkatan ni dapat separuh je maka. So kena complete nama yang ni. Saya nak nama ni. Nama ni boleh lah tapi dapat separuh lah kalau kamu letak itu saja. Faham? Bagi nama penuh bagi satu package. Soalan 5, integration level, this one lah, SSI. Yang ni pun kena bagi nama penuh. Jangan letak singkatan macam ni. Okay. Small scale integrated circuit, medium scale integrated circuit, large scale integrated circuit. Okay. VLSI, ULSI semua ni bagi dia punya complete punya integration level. Okay, yang keenam, interface of IC assembly. Dia minta kamu lukis. So, kamu kena lukis benda ni lah. Lukis interface in IC assembly. So, kena lukis dengan label. Label ni semua kena ada. Okay, lukis bentuk IC. Ada chip, ada wire, ada kaki lead frame semua ni. Ada plastik molding. Plastik dia. So, kena label dari segi. Satu adalah IC, ni IC. This one is metallurgical bond pad on IC. This one is electrical interconnect. Ada satu lagi ni label kat bawah ni. Ada 2, metallurgical bond pad on IC, metallurgical bond pad on package. So this one dekat package. Yang ni pada IC. This one merujuk kepada lead frame. Lead pad ni. Okay. So 2 lah metallurgical bond ni. Satu dekat package. Satu dekat IC ya. Okay. Soalan 8. Package technology. Kita ada THT dengan flip chip dan juga SMT. Tengok gambar tadi dia bagi kan. Dalam soalan dia bagi gambar. Kita ada THT. Flip chip dengan SMT. Soalan 9, bagi penerangan untuk gambar yang 2A tadi, 2A. Maksud dia PTH punya teknologi untuk DIP. Macam mana nak buat? Bagi detail semua ni lah. Kamu bagi jawapan dalam bentuk 5 level ni. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Okay. Ini untuk IC packaging process flow. Soalan 10, IC requirement. Okay, jawab balik yang tadi saya dah ajar tadi untuk requirement. Complete lah, kamu kena bagi complete. Minta 5, bagi 5 lah. Yang ke 11, IC purpose. Baru kita tengok lah dia. IC purpose. Bagi 5, tujuan pembungkusan IC. Dan soalan 12 adalah IC material. IC material, plastik dengan ceramik. Okay, so 2 material. Ya, ni material. Kamu kena tahu beza IC material, IC type dengan IC
package type. Dia ada 3 benda. So kena tahu beza antara ketiga-tiga soalan tu. Alright, habis kot.